semua, Anda bersama Brother Fai di dalam Malam Mistik Bonus. Okey, kita seterusnya untuk kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni datangnya daripada R.S. Suzy. Kisah ni memang hot, ya. Memang hot. Apabila Brother Fai buka aja Facebook, cerita ni ramai betul orang suka, ya. Ramai betul orang suka, ramai betul yang like, ramai betul yang follow lah cerita ni. Kisah yang bertajuk Ayam Golek Tanjung Agas. Okey, sama-sama kita menghayati kisah daripada R.S. Suzy ni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Tanjung Agas, akak pasti ramai. Akak ni bukan Brother Fai, akak ni Kak R.S. Suzy lah, ya. Akak pasti ramai yang kenal dengan tempat ni, terutama sekali yang asal daripada Muar. Ya, Brother Fai pun keluarga asal daripada Muar, ya. Atau Muar Johor. Akak dan suami juga berasal dari Muar, jodoh ketentuan Allah SWT. Baiklah, akak ingin mengongsi sebuah kisah seram yang berlaku pada awal tahun 1990-an dulu. Masa tu akak baru pandai berlari kot masa ni. Okey. Ianya berlaku kepada seorang peniaga ayam golek berdekatan dengan jambatan Tanjung Agas. Akak mengenalinya dengan nama Pak Mus, atau nama komersialnya Mus Ayam Golek. Dan inilah kisah pengalaman Pak Mus. Okey, kita mulakan dengan dialog. Mustafa, saya minta maaf kerana terpaksa mengambil keputusan drastik ini. Saya terpaksa berhentikan awak kerja dan ini gaji awak bulan ini serta sedikit duit pampasan yang diberi oleh pihak syarikat. Syarikat ada terkesan dengan ekonomi yang merosot dan kami ingin mengurangkan tenaga kerja supaya kami boleh membayar pekerja dan lain-lain tanpa tunggakan. Saya harap awak tidak kecil hati dan faham keadaan syarikat. Mus hanya mengangguk tanda faham. Tapi jauh dalam hati Mus sebab dan kepalanya memikirkan bagaimana harus dia menjana pendapatan agar boleh memberi nafkah isteri dan 3 orang anaknya nanti. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Mus melalui warung yang berada di kaki jalan dan terlintas satu idea untuk membuka sebuah gerai menjual ayam golek. Jadi, duit pampasan yang Mus perolehi dibuatnya modal untuk memulakan perniagaan ayam golek. Mus Ayam Golek. Banting dipasang jelas untuk pengguna jalan besar yang lalu dapat membacanya, dan apa yang pasti, aroma panggang ayam golek bermain di deria hidup. Brother Fighter baulah ayam yang golek ni. Hei, kau jangan main-main. Sesiapa saja melalui kawasan itu, gerai beroperasi dari jam 5 petang hingga 12 tengah malam, dan pelanggan yang datang membeli ayam golek Pak Mus bukan hanya dari Muar saja, malah sejauh Kelantan pun ada yang menyinggah. Tengoklah rezeki orang kan, kita bukan boleh jangka, betul tak? Pada musim cuti sekolah maupun cuti perayaan, gerai Mus Ayam Golek akan diserbu pelanggan dan Mus memang tak menang tangan dibuatnya. Mujulah adik Mus yang kebetulan cuti sekolah akan turut membantu Mus dan isterinya agar meringankan sedikit tugas mereka berdua yang ribut melayan kerenah pelanggan. Lain pula dibandingkan hari-hari biasa, sambutan dari pelanggan agak kurang sedikit lah.
sama ada yang membeli maupun yang membuat tempahan. Begitulah hidup seorang peniaga kecil jalanan. Ada pasang dan surutnya. Mus pernah juga ada pengalaman kisah seram yang dia sendiri hadapi. Masa tu, menurut Mus, dia merasakan seluruh anggota badannya terasa lemah longlai, tidak bermaya. Dan inilah ceritanya. Pukul 11:30 malam. Hari tu, hari Selasa. Macam biasalah, sambutan dari pelanggan membeli ayam golek tidak begitu ramai. Mus mengambil keputusan untuk tutup kedai walaupun dia mempunyai baki 3 ekor ayam lagi. Jalan menjadi sunyi waktu itu. Tidak banyak kenderaan yang lalu dan kadang-kadang tidak ada pun kenderaan lalu tengah-tengah malam. Apatah lagi hendak nampak kelibat orang lalu. Memang tidak ada melainkan remaja-remaja kampung yang menunggang motosikal tanpa hala tujuan. Tanjung Agas tidak semeriah kini. Sekarang Tanjung Agas memang dah happening lah, ya. Suasana menjadi sunyi apabila senja kala. Angin sejuk menyapa Mus yang sedang sibuk mengemas. Kenapa sejuk semacam angin ni? Nak hujan ke? Mus mengomel sendirian. Tiba-tiba sayup kedengaran suara perempuan, manja dan lembut, membelai jiwa, bertanyakan kepada Mus, "Bang, dah tutup ke? Ayam ada lagi tak bang? Saya nak beli." Mus mendongak dan terpegun apabila berdirinya seorang wanita berbaju kurung putih. Kelihatan muda, ayu, berambut melebihi paras bahu dengan sekuntum bunga kemboja diselit di telinga kanannya dan berwajah sangat menawan. Wanita itu tersenyum, senyum sinis yang menakutkan. Ayam? Ada dek. Ada baki lagi 3 ekor. Adik nak ke? Mus menjawab tergagap-gagap. Dek terpegun dengan keayuan wanita itu. Kalau Brother Fai pun terpegun. Kalau begitu, bungkus semuanya. Saya beli. Okey. Boleh dek. Sekejap ya. Abang panggang balik kasih panas. Nasib baik adik cepat. Kalau tak, abang dah padam dengan air bara api ni. Mus pun memanggang ketiga-tiga ayam yang separuh masak tadi. Siap dah. Dek, nak potong ke? Atau... Wanita itu terus menyampuk sambil menghulur sekeping duit not RM100 pada Mus. Tak payah bang. Tak payah potong. Saya nak makan di sini bang. Ya. Ni baki duitnya dek. Tak payah bang. Simpan bakinya. Wanita itu terus merampas bungkusan yang mengandungi 3 ekor ayam golek dan pusing membelakangi Mus. Bunyi ratahan pelahap seperti seekor binatang buas yang lapar. Mus terkejut dan rasa sangat pelik. Wanita itu meratah ayam golek yang masih panas berasap dan tidak dipotong. Apa yang jadi semakin aneh. Tulang belulang ayam golek dimakan wanita itu berselerakan di sekitar kakinya. Bersih dan licin tulang-tulang tersebut. Adik, jemput duduk, Dik. Kau diam. Aku lapar. Aku nak ayam lagi. Kasih aku ayam lagi. Wanita tadi pun berpusing ke arah Mus dan meminta ayam lagi dengan suaranya yang garau. Wajah yang tadinya ala-ala wanita Melayu terakhir berubah menjadi hodoh.
bersopak seperti kulit mukanya dia siat-siat dan dibakar. Matanya terjojol keluar dari soket matanya dan di mulutnya ada 2 taring yang panjang dan sangat tajam. Aku lapar. Aku nak ayam lagi. Mus rebah lalu pengsan tidak sedarkan diri. Dah pukul 1.40 pagi. Ni bahagian isteri Mus pula. Dah pukul 1.40 pagi ni. Abang Mus tak balik lagi. Singgah ngopi kat warung ke dia ni? Tak pernah pula dia lewat macam ni. Aduh, manalah Abang Mus ni? Isteri Mus, Zaleha, merungut. Naluri Zaleha merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Hatinya mula rasa gelisah. Zaleha pun meminta tolong jirannya untuk menemaninya ke gerai Mus. Zaleha dan 2 orang jirannya pun bergerak menuju ke gerai Mus ayam golek, di mana pastinya Mus berada lah. Setibanya mereka di tapak gerai Mus, alangkah terkejutnya mereka bertiga setelah menemui Mus dalam keadaan terlentang dan pengsan tidak sedarkan diri. Astaghfirullahalazim! Abang Mus! Bang! Bangun bang! Kenapa ni? Apa yang jadi ni? Ya Allah! Kena samun ke bang? Bang, bangun bang! Ni Leha ni! Kedua orang jiran Mus memeriksa seluruh gerai Mus tadi. Tak ada tanda-tanda disamun, sebab wang jualan tadi masih ada. Apa yang menghairankan adalah dalam kotak berisi wang jualan tadi ada selai daun kering yang lebar saiznya. Tak pastilah daun apa. Dengan bantuan kedua orang jirannya, Mus dipapah masuk ke dalam kereta. Mus kelihatan tidak bermaya. Siapa ni? Tolong. Lemah longlai dan keadaannya seperti berada dalam syok. Syok tu terkejutlah. Setelah mengemas gerai, mereka pun beredar pulang ke rumah. Mus mengalami demam panas dan dia kerap meracau-racau tidak tentu arah dan histeria. Tolong, jangan ganggu aku. Tolong, jangan ganggu aku. Perniagaan ayam goleknya tidak dapat beroperasi selama hampir seminggu lebih kerana keadaan prestasi kesihatan Mus yang masih tidak stabil. Keputusan membawa Mus ke pusat rawatan Islam adalah tepat sekali. Selepas beberapa sesi rawatan daripada salah seorang ustaz, akhirnya Mus pulih dan keadaannya menjadi sedia kala. Barulah Mus menceritakan apa yang berlaku kepadanya malam itu. Zaleha mengucap panjang sambil tangannya mengurut dadanya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah bang. Semenjak kejadian itu, Zaleha tidak membenarkan suaminya mengendalikan gerainya berseorangan. Zaleha mencadangkan Mus untuk mengupah satu pekerja menolong Mus di gerai. Akhirnya Mus pun mengambil seorang pekerja lelaki untuk membantunya sekaligus menemaninya sehingga gerainya tutup pada tengah malam. Gerai Mus Ayam Golek, Tanjung Agas, Muar, Johor. Mungkin ada pembaca pernah dengar atau membeli ayam golek dari gerai Pak Mus. Wallahu alam. Sekian. Terima kasih.